Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering berbatuan. Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua dunia, tetapi semua bisu. Tinggal aku di sini, terpaku menatap langit. Oh, barangkali di sana ada jawabnya. Melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan berbicara dengan kita. Coba kita bertanya pada iman yang bergoyang. Wah, perbualan lagu yang saya rasa cukup puitis lah. Betul. Afad, Betul. Berita dari kawan. Berita dari kawan. Apa khabar kawan? Sihat? Kawan-kawan semua sihat. Alhamdulillah, kami kat sini sihat. Apa khabar penonton-penonton? Ya, sihat ke tak? Apa khabar? Ya, hari ini hari kelima kita dalam bulan Ramadan. Yeah. Ramadan ni memang sangat istimewa sebenarnya. Betul. Sebab kalau anda yang sedang menonton ni, sama juga dengan kami di studio ni, kita sebenarnya sangat-sangat bertuah saat kita dapat merasai Ramadan lagi tahun ni. Alhamdulillah. Saya pula bertuah sebab saya menjadi ahli baru keluarga Sembang Sahur. Alhamdulillah. Pertama kali lah ada orang support saya. Okey. Dan macam Daya sendiri dan juga Dail Oman kita. Cak. Dia sebut Cak. Itu Cak nampak lebih macam friend lah. Friend lah. Dail Oman ni memang dah biasa lah kalau cakap pasal Sembang Sahur ni. Betul lah. Tahu tak? Sembang Sahur ni sebagai orang lama senior ni, tahu tak ini tahun keberapa? Alamak, dia tak. Macam mana junior tanya senior ni? Apa kata kalau nak jawab tu bukan kita jawab. Saat kita senior, kita tanya kepada penonton. Jadi kepada anda di rumah, terima kasih sebab bersiaran bersama dengan kami. Betul. Dan juga saya faham, orang kata Cik Daya pukul 11 dah bawa anak tidur dan sebagainya. Jangan risau, boleh tengok kami di Facebook Live. Cari sahaja Sembang Sahur. Tinggalkan komen-komen anda sebab hari ini sebenarnya kami akan berbincang tentang sesuatu yang saya rasa dekat di hati semua orang. Penting sebenarnya untuk kita semua memahami topik yang kita bincangkan hari ini. Tapi sebelum kita masuk topik itulah, kan nak tanyalah dekat Afad dengan juga Daya. Dah berapa kali dah pergi ke bazar? Sepanjang Ramadan kali. Dah 5 hari kita puasa ni, berapa kali dah pergi ke bazar? Saya rasa bukan sahaja kami, tak tahulah Daya kan. Macam saya rasa macam saya tak sabar untuk pergi ke bazar Ramadan. Sebab apa? Sebab kan kita pandemik kan. Bazar Ramadan tahun lepas saya ingat lagi buka sekejap je. Betul. Lepas tu terpaksa ditutup kan sebab kes makin lama makin naik. Jadi macam orang tak sabar nak pergi ke bazar Ramadan. Dan pengalaman saya pergi ke bazar Ramadan tahun ini, biasalah bazar Ramadan sama je. Dah boleh sampai dah ke? Dah sampai dah. Tapi saya tak pergi jauh lah. Saya pergi dekat kawasan rumah lah. Okey lah tu. Tapi kalau nak pergi bazar-bazar yang ramai artis, TTDI. Amboi. Dia pula promote kepada artis saya dekat. Okeylah. Sejujurnya Daya tak pernah pergi lagi. Okey, baik. Tapi Daya rasa kalau penonton kat rumah macam mana? Dah sempat pergi dekat kawasan anda ke tak? Sebab macam Daya sendiri,
saya rasa macam petang tu hujan, lepas tu ramai orang lagi nak bawa anak kecil. Ini peringatan bersamalah. Nak bagi tahu juga yang pergi ke bazar Ramadan tu saya nampak bawa anak kecil ada yang tak pakai mask. Tak best macam tu, bahaya. Sebab kita nak orang kata nak menyambut hari raya nanti, kita nak juga jaga SOP, jaga sosial kita masih kena tetapkan tu. Cak pula macam mana? Sebenarnya saya sebut tentang bazar Ramadan sebab petang tadi pertama kali pergi ke bazar Ramadan, tapi sebenarnya bila mana kita sebut berkaitan dengan bazar Ramadan, kita pergi petang tadi, agak macam sedih sikitlah. Satunya dugaan harga dulu murtabak mungkin RM2, sekarang dah naik harga RM4. Tapi sebenarnya benda tu bukanlah satu benda yang kita perlu pertikaikan sebab itu yang kita bincang, masing-masing ada musibah dengan harga kenaikan barang dan sebagainya. Kita sendiri pun sekarang petang hujan, nak pergi ke bazar Ramadan pun kadang-kadang yang penjual ni tak dapat customer yang mencukupi untuk menyelesaikan makanan-makanan diorang. Jadi itu sebenarnya yang kita nak kaitkan dengan topik yang kita hari ni tu. Musibah lah tu. Betul, musibah lah tu. Musibah ataupun dugaan ini. Ya, sebab bagi saya lah, kita semua ada dugaan masing-masing. Sama ada terlihat ataupun tidak terlihat. Wah, pemitis pula. Tapi kan ada di antara kita yang mungkin memahami tentang konsep musibah ataupun dugaan ini, mereka memandang dari sudut yang tidak elok. Maksudnya dari sudut pandang yang negatif. Tetapi kalau kita lihatkan musibah ataupun dugaan ini, kita boleh lihat daripada perspektif yang positif. Betul. Dan juga kita kena lihat juga dugaan musibah ni ada yang datang dari macam contoh kemiskinan, kekayaan, kan. Jadi pelbagai faktor lah kita harus lihat kan. Sebab kadang-kadang yalah kita tertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa yang aku diduga? Okey, saya sebenarnya berminat sangat topik ni sebab Cak sendiri. Cak ni di sebalik baju purple yang cukup handsome ni, dia ada kisah yang dia ingin kongsikan. Ada cerita dia. Sebenarnya musibah ni macam-macam lah kan. Tambahan pula lepas COVID-19 berlaku ni yang melanda satu dunia ni sebenarnya. Saya sebenarnya malu nak sebut sebab mungkin ada orang yang dugaan lebih besar. Macam saya sendiri pun waktu dalam COVID-19 itu, saya sebelum ni ada pusat pinjam Quran. Cak sendiri ada pusat pinjam Quran, tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 kita tak mampu untuk bayar sewa dan juga dalam masa itu kita akhirnya terpaksalah menutup pusat pinjam Quran kita. Tapi itulah bila mana kita sebut tentang musibah tu sebenarnya Allah nak gantikan dengan sesuatu yang baik sebenarnya. Dan di antaranya macam Cak, Allah tutup satu pintu rezeki. Allah buka satu pintu rezeki lain, iaitu penantian selama 6 tahun untuk mendapatkan zuriat. Akhirnya Masya-Allah, alhamdulillah. Tanya apa? Bapa Cak ke, Daddy Cak ke, Abah Cak ke? Baba Cak. Baba Cak. Nampak? Lagu baby lah. Dia sebenarnya kan kalau Cak tu baby, anak yang Cak. Ini ayah dia yang Cak kan. Tapi yalah kita lihat Nabi pun menyarankan macam kita harus melihat ke bawah, jangan kita lihat ke atas sahaja. Maknanya di sini kalau kita ditipu musibah dugaan, contoh saya boleh kaitkan tentang banjir. Kita rasa macam diri kita ni macam terkena musibah ini, kita rumah kita ni banjir kan, tenggelam. Tetapi maknanya dekat sini kita lihat ke bawah, ada lagi orang yang lebih teruk menerima dugaan musibah daripada kita ni kan. Jadi walau apa sahaja ujian yang datang sekarang ini, kita harus reda sebab ini merupakan qada dan qadar Allah. Betul. Betul. Dan bila Afad cakap tentang macam musibah dan sebagainya, saya pasti juga mungkin ramai penonton di rumah akibat COVID-19. Kiranya asbab lah kan, ramai juga yang kehilangan keluarga tercinta. Mungkin suami, mungkin ayah, mungkin ibu. Dan kita dapat tengok kalau di Instagram contohnya di posting, sedih tengok yang seorang kehilangan ibu, seorang kehilangan anak. Sesuatu yang kita semua paling tak nak saya rasa adalah kehilangan orang tersayang. Betul tak Cak? Betul. Yang tu paling penting dah sebenarnya. Sebab itulah seperti mana kata Afad tadi lah, betul. Kita ni kadang-kadang Allah uji kita ni sebab Allah nak tengok tahap bagaimana kita bersyukur dan juga tahap redha kita tu. Dan juga salah satu cara nak jadi orang yang bersyukur ni seperti mana kata Afad juga, iaitu melihat orang yang lebih bawah daripada kita, orang yang lebih teruk diuji daripada kita. Itulah kita. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Betul. Dekat sini Tuhan Allah SWT akan memberi kita lebih baiklah. Betul. Kan, cuma kita harus menantikanlah bila sinar itu akan berjelma. InsyaAllah. Macam Cak sendiri yang bertanyalah orang yang berpengalaman kan. So kita seronok dengar cerita Cak 6 tahun lepas tu dapat baby kan. Sebab Cak mungkin juga penonton kat rumah juga yang menanti zuriat. Yang mungkin 20 tahun, 12 tahun. Cak sendiri mungkin macam mana Cak nampak perkara tu mengubah hidup awak lah kan? Kadang-kadang ada orang yang diuji dengan Allah Subhanahu Taala ni, satu benda dia mungkin ditimpa dengan satu masalah atau satu musibah saja. Macam Cak sendiri dalam keluarga Cak tu musibah itu bertimpa-timpa sebenarnya. Kan daripada datang satu orang kata apa kepada salah seorang daripada ahli family Cak atau keluarga Cak, kemudiannya datang pula dengan kita terpaksa tutup kita punya pusat pengajian Quran kita. Lepas tu kita pula tak dapat nak pergi berceramah dalam tempoh COVID-19. So macam kita dah seolah-olah dah tertutup pintu rezeki daripada sudut kewangan. Tapi bila mana kita
renung balik, sebenarnya kita fikir-fikir balik, mungkin ini adalah sebenarnya Allah nak bagi peringatan kepada kita. Betul. Kan selama ni yang bagi rezeki tu, yang bagi kau mudah, yang bagi kau kerja, sumber pekerjaan itu sebenarnya semuanya daripada Allah Taala. Anytime Allah boleh tarik balik. Betul. Macam Cak cakap tadi kan, dia terkesan lah sebab dengan pusat dan sebagainya. Dan saya pasti juga banyak sebenarnya bidang yang saya rasa terkesan. Salah satunya penghibur, penyanyi. Okey, contohnya macam paling dekat yang kita sekarang, dia Afad. Belah kiri kita ni. Betul. Ben Jawi and Super Friend. Nak tahulah apa antara dugaan musibah yang berlaku yang datang kepada kalian? Okey, saya nak share sikitlah. Sebenarnya saya nampak dari sudut yang, yelah kalau kita nak tengok negatif, nampak negatif kan? Betul. Ya, betul. Tapi saya pandang di sudut yang positifnya, iaitu memang terkesanlah industri hiburan, event, muzik, sampai saya dengar orang PA System sampai jual barang-barang. Alat muzik jual apa semua. Dan saya dengar ada rakan-rakan di kalangan baskers ataupun pemuzik yang sampai nak bunuh diri pun ada. Allah kan? Tapi saya rasa kat sini kalau setakat sampai mati akal tu, kita boleh cari jalan lagi. Jangan sampai kita matikan jiwa kita kan. Jadi orang kata, yang saya nampak kat sini, peluang untuk Allah buka jalan kita meneroka benda baru. Saya rasa dugaan tu kalau kita pandang di sudut yang positif, insya-Allah. Pasal selama ni kita dalam zon selesa, main muzik macam saya sendiri kan. Tapi masa tu saya mula belajar, macam saya sendiri jadi YouTuber. Lepas tu sekejap je lah kan. Tai ayam. Lepas tu mula berniaga, ada brand sendiri. Dan bila tengok balik, sebenarnya Allah nak suruh kita belajar sesuatu yang baru. Betul. Jadi, itulah sebenarnya hikmahnya. Hikmah betul. Dalam dugaan tu betul. Inna ma'al usri yusra. Kesusahan ada kesenangan. Sebenarnya sedikit lagi lah Daya kan. Berkaitan dengan ujian ni kan. Allah SWT ada firman dalam Quran. Allah kata apa? Kami tidak akan membiarkan mereka sengaja ataupun mudah-mudah menyebutkan mereka beriman, aku beriman, sedangkan mereka belum diuji. Maksud dia ujian ini adalah salah satu cara macam mana Allah SWT nak naikkan level kita daripada seorang yang Islam biasa-biasa kepada seorang mukmin yang luar biasa. Luar biasa. Nak kena belajar tu bagaimana nak menjadi mukmin yang luar biasa tu. Betul. So, kadang-kadang kita dengar atau kita selalu membaca kan, orang kata kita kena positifkan diri kita. Kita baca. Tapi lepas tu alamak tak jumpa kekuatan itu. Tapi yang menarik istimewanya apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti Cak ni sebenarnya, setiap hari kita jumpa orang yang lain, kita belajar perkara baru. Betul. Kan? Itu yang bestnya kalau kita berkawan dengan orang-orang berilmu seperti Cak. Sebab sebenarnya macam hari ni kita akan kongsi macam-macam lagi. Dan saya sukalah Jawi and Super Friends kongsi tadi. Tadi mula-mula lagu suspend sebab cerita pasal kehilangan kerja dan sebagainya. Tiba-tiba lagu tu jadi happy. Lagu happy sikit boleh? Lagu happy sikit lah. Sebab kita nampak hikmah kan. Jadi kalau anda betul-betul fahami, boleh bersambung kan? Jadi jika anda betul-betul boleh fahami di sebalik satu dugaan tu, pasti ada hikmah yang luar biasa. Betul ke Afad? Betul, saya setuju sangat tu kan. Dan ada kata kalau kita terkena musibah, dugaan itu, kita harus redha dan terima hakikat. Dan kita perlu ingat bahawa Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Disambung pula dengan dan juga ujian itu jangan dijadikan sebagai pembunuh jiwa kita. Tetapi jadikan ianya sebagai satu benda ataupun satu biji benih yang mampu untuk menyubur keimanan, seterusnya menaikkan dan meningkatkan kita sehingga ke tahap ketakwaan. Itu jugalah misi sebenarnya dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sambung. Jangan berhenti ya. Masya-Allah, betul. Bila kita ada lagu ni kita akan feel lebih sikit. Kejap lagi takutlah daripada kursi ke bawah pula. Okey, sebenarnya bukan saja kita bertiga sebenarnya. Kita pun ada nak dengarkan perbincangan lah bersama dengan artis kita. Dia ada pun beliau juga ada pengalaman tentang dugaan dan juga musibah ni. Dan musibah yang kami cakap ni adalah berkenaan dengan banjir baru-baru ni. Saya tak tahu jika kalau ada penonton yang terlibat, mungkin keluarga. Cak sendiri pun ada sebenarnya ya? Ada juga. Dia antara ahli keluarga yang terlibat juga. Baik. Dan kita boleh berinteraksi dengan penonton kita. Boleh guna saluran Facebook kami. Dekat ruangan komen tu bolehlah bagi tahu mungkin ada musibah yang melanda ke, kita mungkin ada sempat kita boleh bacakan. Kita boleh berinteraksi dengan anda semua. Dan kita suka ruangan yang positif di mana kalau ada dugaan tu bagaimana pula anda bangkit. Kita nak tahu kan. Tu penting tu. Okey, tapi kan cakap kita ni borak-borak tadi pasal bazar Ramadan, lepas tu cerita pasal musibah kan. Nak tanyalah juga. Sahur kejap lagi dah ada menu ke nak masak korang? Belum lagi lah. Tak terfikir pun. Kenapa? Sebab kejap lagi sepanjang kita ni ada nak share pasal masakan dan sebagainya. Bukan. Tu kejap
kejap lagi lah. Okey, waktu ini kita nak berhenti pada seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan lihat kami pastinya di Sembang Sahur. Menyembang Sembang Sahur, topik diskusi sepanjang bulan Ramadan. Hanya di TV3. Menyembang Sembang Sahur, berbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan. Hanya di TV3. Sembang Sahur hanya di TV3. Thank you. Joey and Super Friends. Yes. Okey. Kita pun super friends juga Yes, ni. kita baru jadi super friends. Yes. Okey, Sembang Sahur, ramai yang tanya saya kan tadi. Persoalan tu tergantung. Sembang Sahur ni dah tahun ke berapa? Ini merupakan tahun ke-10 Sembang Sahur. Alhamdulillah. Kalau lihat Sembang Sahur ni hostnya silih bertukar ganti dan juga pengisian-pengisiannya bertukar-tukar juga. Tetapi fokus utama kita adalah untuk memberikan pelbagai informasi, ilmu berguna bersempena dengan bulan Ramadan. Kita isilah kan masa kita ni kan. Betul, sambil-sambil tu kita santai-santai. Sambil makan more. More kan? Mungkin saya... More mana? More kita tak sampai Kita lagi. tak ada. Tapi mungkin yang dekat rumah ni saya rasa mungkin tengah makan murtabak tadi beli tak habis. Roti John. Tepung pelita. Saya sebut dia maksud saya tak saya. Begidau kan? Jangan. Tak begidau. Jangan. Kalau tak spekulasi lain nanti apa jangan apa. Okey, jadi Cak Cak lebih dekat dengan kita punya tetamu. Cak kenalkanlah. Kenalkanlah kita punya tetamu kita hari ni merupakan orang kata apa macam adik Cak juga. Selalu terlibat dalam Karnival Jom Heboh. Tapi disebabkan oleh COVID-19 dia dah lama dah jumpa. Iaitu Afiq Syazwan. Nak nyanyi ke dulu? Tak apa. Aku lepas makan. Makan apa? Buka apa tadi? Tadi saya buka tofufa je. Biasalah puasa dia tak ada rasa nak makan beria sangat, nak minum je. Ke jaga badan ni? Tak ada lah. Ini yang dinamakan betul-betul planning apa nak makan dia. Lebih kehidupan lebih sihat. Saya tu rasa macam menyesal saya sebut tadi semua makanan tu. Rupanya Afiq tafufa je. Ke dia memang macam berbuka memang ambil air ringan dulu. Nanti selalu berbuka ambil ringan dulu, minum air, makan kurma, lepas maghrib, lepas tu makan tofufa. Lepas tu saya relax sekejap. Okey, so bila nak makan berat ni? Sebenarnya dah pukul 11 lebih ni. Selalunya lepas Sembang Sahur ni kita makan. Kita orang ikutlah. Nak join sekali? Boleh. Okey, baik Afiq. Kita pun sangat bersah hati lah Afiq dapat join kita kan. Bukan setakat Jawi yang Super Friends. So kita sekarang pun Super Friends yang bersama-sama. Dan kita sebenarnya bercakap tentang isu yang saya rasa semua orang pun pernah merasai dia, iaitu tentang musibah ya. Musibah dugaan lah. Dan juga kalau seperti mana kita tahulah Afiq Syazwan salah seorang daripada mangsa banjir yang telah pun berlaku pada 17 Disember tahun lalu. Jadi Afiq mungkin ada nak kongsi sikitlah macam mana situasi ataupun keadaan Afiq ataupun waktu tu Afiq memang dekat rumah ataupun Afiq ada kerja lain waktu tu. Saya dalam perjalanan pulang ke rumah lah. Tapi perjalanan nak pulang ke rumah tu ambil masa yang agak lama sebab hujan lebat. Memang lebat sangat. And then mak saya duduk berdua je dengan mak saya. Umur dia dah 71 tahun. Jadi masa tu memang dia dah message, dia kata air dah naik dekat luar rumah. Saya pun dah on the way balik rumah tu, dah rasa tak tenang lah. On the way nak balik rumah tu, dia cuba call, saya call dengan dia, tiba-tiba call dia macam, Afiq, air dah masuk rumah tu, keluduk, terus habis. Sebab air dia naik cepat. Air naik cepat. Rupa-rupanya phone dia dah masuk dalam air. Allah. Terus mati. Saya start dari situ saya dah bergegas sampai rumah. Sampai je kat jambatan rumah tu saya tengok air dengan paras rumah saya tu dah sama paras lah. Dah sama paras. Masa tu saya punya expectation air tak masuk rumah lagi. Tapi saya masuk ikut dapur, saya buka je pintu, air tu pun masuk menderu. Saya nampak mak saya je tengah rasa resah tak tahu nak buat apa. Sebelum ni pernah berlaku ke banjir? Tak pernah. Saya tanya mak saya, dia dah duduk dekat situ. Kira ni tanah adik-beradik lah. Jadi dia dah duduk situ selama dia berapa tahun dah, hampir 20 lebih tahun dah. Tak pernah banjir. Ni macam kita tengok sekarang ni dekat VT ni, tengok banyak juga barang-barang terkesan tu. Tapi itulah, macam itulah saya enjoy je. Apa musibah yang inilah kita cakap dugaan musibah, kita tetap senyum. Kan? Jadi macam yalah
menganggap bahawa segala musibah dugaan ini salah satu daripada perkara yang macam tidak harus kita macam pandang yang tak elok lah. Kita dah ambil side positif lah ni. Ya, sebab tu adalah untuk malam pertama ini dah hari kedua saya berdua dengan mak saya. Masuk rumah, maksudnya kita tengok apa barang-barang yang boleh dialihkan. Masa tu sebab tu ada, tapi esok harinya tu saya rasa saya mampu juga buat mak saya tersenyum. Kemudian kita bergelak tawa lah sambil kemas-kemas. Ma lapar, buka peti ais belakang, walaupun banjir ni buka peti ais ambil air. Enjoy the moment je lah saya masa banjir tu. Apa barang yang rasa macam paling terkilan? sayang. Paling sayang kan? Banyak sebenarnya. Banyak. Saya punya Wii, saya punya Xbox, barang-barang lama. Gitar saya tu, ada gitar lama lagi satu. Yang itu saya sempat selamatkan. Ada gitar yang dah pecah. Kemudian almari saya tu almari hadiah daripada peminat. Dah berapa tahun daripada saya umur 12 tahun sampai sekarang saya masih guna, tapi dah hancur bawah-bawah dia. Saya tak tukar lagi. Saya masih lagi simpan selagi dia kukuh. Ya, sayang betul. Maksudnya patutlah peminat-peminat Afiq ni sayang dia. Dia betul-betul menghargai pemberian kan. Saya selagi barang tu tak rosak, saya takkan tukar. Bagus. Ini adalah hashtag calon suami pilihan. Gitu. Ini takut orang kata calon jimat sangat ni. Kiranya macam baguslah, macam awak menghargai barang-barang yang ada orang belum rosak dah buang. Saya tak cakap diri saya, saya tak cakap diri saya, tapi ini peringatan lah. Peringatan untuk semua lah. Tadi kita lihat Afiq Syazwan sendiri terkesan akibat banjir rumah Afiq di Kelang. Dan kita difahamkan pada bulan Disember tempoh hari lembah Kelang rata-ratanya di sekitar Seri Muda. Dan juga di kawasan Hulu Langat pun terjejas teruk akibat banjir. Dan dengan cerita Syak pun sempat pergi ke sana, Syak. Kita sempat pergi untuk singgah bersahur di sana. So ada ceritanya nak kongsikan dengan semua penonton ni? Ada. Tapi kita kena tengok VT kita. Itulah nak tengok tu. Saya terkejut orang panggil Syak, macam baby shark du-du-du. Cak. Okey, jom kita sama saksikan VT ni. Tanggal 18 Disember 2021 menjadi satu pengalaman ngeri bagi penduduk negeri Selangor. Taburan hujan lebih 300 mm dalam sehari, iaitu jumlah purata sebulan, melumpuhkan beberapa kawasan di Selangor, termasuk Lembah Kelang, antara yang turut menangis. Pelbagai barangan, rumah dan kereta musnah dalam sekelip mata. Santika Hulu Langat sudah beroperasi sejak 2011. Pelbagai kenangan terukir di vila ini, namun semua yang indah berubah dalam sekelip mata. Hassan Muhammad Suyat, 32 tahun, pengusaha vila ini tidak pernah membayangkan keadaan ini akan terjadi. Hanya dalam satu malam, semuanya ranap ditelan arus yang begitu deras. Tiada yang dapat diselamatkan. Impak daripada kejadian, lumpur masih lagi kekal di sini kerana hujan kerap berlaku. Usaha baik pulih terus giat dijalankan, namun gelombang banjir terus menghantui mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dain Luqman mewakili kru produksi tim Singgah Sahur untuk tahun ini, dan pada hari ini saya tidak keseorangan, di mana saya juga bersama dengan tim dari Massimo. Silakan. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat bang? Alhamdulillah. Okey, kita ada lagi. Okey. Di mana pada hari ini kita berada di Kampung Jawa bang. Kampung Jawa Hulu Langat Selangor, di mana di sinilah di antara salah satu tempat ataupun lokasi yang telah pun terjejas teruk sewaktu mana peristiwa banjir pada 17 Disember tahun lalu. Jadi pada hari ini kita akan melawat salah seorang daripada mangsa banjir tersebut. Dan kalau kita lihatlah abang kan, persekitaran ni pun kita dapat lihat jalan-jalannya masih lagi berlumpur, dan juga dikatakan rumah mangsa telah pun ditenggelami air sebanyak ataupun setinggi 7 kaki. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak melawat, dan ini adalah salah satu daripada tugas ataupun tanggungjawab ke masyarakat kita lah, insya-Allah dengan tim Massimo. Jadi jom sama-sama kita nak pergi ke rumah encik kita insya-Allah.
semenjak daripada banjir tempoh hari, memang kami terpaksa menutup kami punya operasi buat sementara waktu. Dan even ketika banjir itu sendiri, ada tetamu yang menginap di salah sebuah rumah kami di sini. Tapi mereka tak sempat nak balik, cuba nak balik tapi tersangkut di tengah jalan dan akhirnya bermalam di atas bumbung. Sebab kita sangkakan banjir tahap dia bawah macam ni je, paras betis saja. Tapi malangnya apa yang berlaku, air naik sangat laju dan even ketika abang ipar saya sedang mengalihkan kereta ke seberang jalan, kayu-kayu sudah mula bersederakan di sekitar sini. Dan waktu kejadian, keseluruhan kampung Jawa ni terputus hubungan dengan dunia luar. Sebab kita tak ada elektrik, kita juga tak ada air dan yang ketiga kita tak ada line telefon. Jadi tak boleh nak hubungi orang di luar dan juga gelap, jadi kita tak sempat untuk mengemas banyak barang lah. Dari segi sambutan bulan puasa ini, sambutan kalau di kampung ni dia macam biasa lah, tetap meriah macam biasa. Even sebelum puasa hari tu, kita kebanyakan rumah di sini pun ada buat kenduri. Walaupun baru sahaja sehari 2 hari banjir, jadi kita ada jiran yang buat nasi ambeng, masih lagi menghantar ke rumah-rumah jiran-jiran yang lain kan. Jadi kalau dari sudut itu, dari sudut kerakyatan di kampung ini masih seperti biasa walaupun kami ni mangsa banjir. Alhamdulillah, kiranya sambutan dan juga orang kata apa, sokongan daripada masyarakat sekeliling ni walaupun ditimpang satu ujian masih lagi terbaiklah. Ya, betul. Alhamdulillah. Berat ujian buat mereka. Namun mereka redha dan akan terus berusaha demi mengembalikan kenangan indah ini. Jadi terima kasih lagi kepada Encik Hassan dan juga keluarga di atas kesudian untuk menerima tim kami pada malam ini. Dan juga mudah-mudahan dengan asbab kunjungan ni, Allah SWT kurniakan rezeki kepada keluarga Encik Hassan khususnya insya-Allah. Jadi kami pada tim Massimo, kita akan nak berikan sedikitlah sumbangan kepada keluarga Encik Hassan ni. Yang pertama sekali ni, tim Massimo sebenarnya, kita orang juga ada melakukan ataupun melaksanakan satu kempen, iaitu kempen #HatiBaik. Seperti mana di sini adalah sedikit kata-kata semangat sebagai contohnya, kuatkan semangat, ada sinar harapan menantimu di penghujung ujian. Jadi mudah-mudahan sudi untuk menerimanya. Silakan. Saya mewakili tim produksi dan juga kumpulan Massimo dengan kata nak beri sumbangan sedikit kepada keluarga Encik Hassan ni. Dipersilakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada keluarga Encik Hassan kita, kepada ayah dan juga ibunya di atas kesudian untuk menerima kunjungan kami pada hari ini. Dan juga kita doakan agar di sebalik musibah ni Allah gantikan dengan kemurahan rezeki yang lebih berlipat kali ganda. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, di tangan saya sekarang ni kita ada roti benih multigrain dengan barley. Di mana roti ini diperbuat daripada barley premium Kanada yang seperti mana kita tahu dalam banyak riwayat hadis yang menceritakan bahawa salah satu makanan kegemaran ataupun makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah roti yang berasaskan ataupun diperbuat daripada barley, di mana yang mampu untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Roti sandwich Massimo dengan germa gandum merupakan gudang mineral yang kaya dengan vitamin E, asid lemak omega 3, serat semula jadi, protein, B1, B2, B6, magnesium, fosforus dan zinc. Germa gandum sememangnya sumber makanan yang mempunyai banyak manfaat kesihatan dan membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Nak tahu lagi? Selepas ni saya dengan tim Massimo akan ke mana pula ataupun lokasi yang berikutnya? Jangan lupa untuk saksikan episod yang berikutnya dalam Sembang Sahur 2022. Begitulah kisah perkongsian bila mana pergi ke sana lah pada itu tu. Jadi bila mana pergi ke sana ni Afad, Dayah juga Afiq, waktu tu dah malam dan juga waktu tu juga petang tu hujan. Bila mana kita sampai ke sana tu, Allahu Akbar. Pergi kereta baru cuci, balik-balik penuh dengan lumpur. Dan juga bila mana bersembang dengan kita punya Encik Hassan kita lah. Sebelum ni pun kawasan tu memang dah biasa banjir. Dah biasa. Sebab tu macam mana kata Cik Hassan tadi, biasanya air tu sampai paras lutut je. Tapi bila mana berlaku yang baru-baru ni banjir besar tersebut,
rumah tu sampai nak menutupi tingkat 1. Dan juga Encik Hassan ni dia tinggal dengan ibu dan ayah dia. Akhirnya disebabkan sibuk untuk memindahkan ibu dan ayah Encik Hassan ni ke atas dan akhirnya menyebabkan yang barang-barang ke bawah ni banyak yang hilang dan juga dokumen-dokumen penting pun banyak yang hilang. Macam mana keadaan keluarga yang terkesan tu Syak lihat? Adakah mereka reda, terima? Masya-Allah. Itu yang kita katakan kita ni tak diuji, mungkin disebabkan oleh Allah tahu kita tak boleh nak berhadapan dengan ujian tersebut. Kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan seseorang, tidak akan menguji seseorang dengan satu bebanan yang tak mampu ditanggung oleh seorang tersebut. Cak rasa kalau kena pada Cak pada saat tu, mungkin Cak tak dapat menerima. Tapi bagi keluarga-keluarga masa-masa ni masya-Allah, dia punya semangat. Dia katakan kita kan harap-harap sampailah ke tahap takwa tersebut kepada mangsa-mangsa banjir kita ni insya-Allah. Insya-Allah. Ya, tadi saya dengan Afat sempat kita lihat ada komen di Facebook. Terima kasih yang tinggalkan komen dan sebagainya. Dan bila saya baca dikongsikan dugaannya, memang sangat-sangat sedih. Namanya Nur Akmal Mahmud. Ya, Nur Akmal katanya dia mula-mula positif. Lepas tu family positif, tapi juga ada 2 anak OKU di mana bila positif tu sangat teruk dan juga keluar masuk ICU. Jadi bila kita baca tu bertubi-tubi dugaannya. Jadi bila saya sekarang ni lah sejujurnya saya fikir balik apa yang saya lalui, sikit sangat kalau dibandingkan dengan kesusahan orang lain yang seperti mana yang Akmal. Cak mungkin boleh ambil kesempatan ni kata-kata nasihat kepada Akmal tadi tu. InsyaAllah lah. Bab berkaitan dengan COVID sebagainya ni, mungkin sekarang ni kita pun dah masuk fasa endemik ni. Kita mungkin dah tak mampu, kita terpaksa untuk berhidup dalam keadaan tersebut. Dan juga kepada Encik Akmal ni, mungkin Allah uji itu sebab Allah tahu kita mampu, yang pertama sekali, dan yang keduanya mungkin Allah SWT nak gantikan sesuatu yang lebih baik lah pada Akmal ni. Mungkin selepas ni Allah tiba-tiba datangkan rezeki, mana tahu bisnes tiba-tiba jadi berjuta-juta sehingga mana adanya holding sebagainya kita pun tak tahu kan. Dan mungkin juga kesihatan anak-anak terus menjadi kuat. Betul. Kita doakan sama-sama untuk semua yang terlibat ataupun menghadapi dugaan ataupun musibah sekarang. Tapi sekarang ni kita nak regangkan tangan dulu. Okey. Kita berehat sebentar. Kita nak berehat sebentar dan kejap kita nak bersama dengan Afiq. Dengan cerita Afiq nak kongsikan tentang apa agaknya? Nanti kan ada kena tengok Sembang Sahu. Sepanjang bulan Ramadan hanya di TV3. Bimbang Sembang Sahur, berbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan hanya di TV3. Terus bersama kami dalam Sembang Sahur. Kita makin orang kata makin selesa, makin mesra kan. Dan terima kasih banyak yang stay, yang moreh sambil makan sambil macam kita tak akan stop tengok Sembang Sahur. Bagus. Betul. Kita suka. Bagus. Itu saya suka. Sebab sekejap pun kita ada juga kan nak share untuk sekejap menu untuk bersahur lepas ni lagi tu. Tapi kita tinggal dulu. Ni siapa nak makan daging lapis bakar? Nampak? Terbufa. Aduh, tapi tak apa. Kejap lagi kita akan kongsikan. Sekarang ni kita nak sambung lagi bila kita bercerita tentang dugaan, musibah dan sebagainya. Tadi Afiq ada kongsikan yang tentang banjir yang berlaku di kawasan rumah beliau. Tapi of course bukan rumah Afiq seorang je. Kita sangat tertarik nak tahu jiran-jiran semua waktu tu keadaan tu bagaimana, kelang kabut ke? Panik macam mana? Malam tu je ada kereta meletup. Malam kejadian tu, lepas balik pukul 12.30 malam tu, lebih kurang selang berapa jam air naik cepat kan. Jadi ada satu jiran ni, kereta dia tak sempat keluarkan daripada kawasan rumah dia. Air makin naik, memang dia tak boleh lalu dah. Kereta-kereta lain semua dah keluar mengundur. Jadi dia tak dapat selamatkan bahagian enjin, kereta tu meletup belakang rumah saya. Dan malam tu juga saya sempat buat live. Saya tengah buat live masa tu. Sekali tiba-tiba tengah bosan-bosan nak hiburkan mak saya lah masa tu kan. Dengar meletup. Tiba-tiba dengar bunyi meletup kat belakang. Rupanya jiran semua dah keluar rumah. Kejut saya, cari saya. Abang Afiq. Kereta belakang rumah meletup. Rupanya tengok kereta jiran tu dah meletup, jadi total loss lah.
Kemudian jiran-jiran semua memang malam tu tak tidur rasanya. Kita orang dalam rumah tak tidur sebab takut air naik. Yelah. Cuma saya pun tenangkan mak saya cakap, mak tidur je lah, Afiq okey je. Macam mana mak sekarang, sihat? Sihat alhamdulillah. Okay. Mak tengah tengok ke ni? Ya, of course. Mesti tengah tengok. Mesti mak dalam hati mak kata, anak aku selalu support nama aku. Saya bangga mak saya walaupun umur 71 tahun tapi dia tak panik. Saya punya bilik alhamdulillah boleh kata 85% barang semua selamat. Alhamdulillah. Maksudnya barang-barang elektrik dia berani angkat barang-barang dia. Itulah dia. Jadi dia berani angkat barang apa benda semua. Lepas tu dia cakap, okey bilik Afiq dah selamat. Cuma kita kena selamatkan dapur je. Sebab barang berat. Jadi washing machine macam peti ais. Itu adalah barang-barang yang tak dapat selamat. Itu lagi kemaunya juga Afiq masuk gym. Gym mungkin lah. Siapa nama mak Afiq? Nama mak saya Puan Nur ataupun lebih kenali sebagai Puan Nur. Tapi biasalah nama Jawa kan, Wasingah binti Abbas. Puan Nur. Kita doakanlah semoga kekal sihat, cergas, juga dipanjangkan umur. Dan terus tersenyum comel macam tadi. Itu lagi kan. Tapi terus saya cakap Afiq kata mak dia macam very positif. Satu nilai yang Afiq rasa macam Afiq belajar daripada apa yang berlaku yang sangat positif. Afiq rasa macam masya-Allah tak sangka macam tu. Benda tu sebenarnya adalah benda yang mengajar kita untuk menjadi yang lebih kuat lah. Kita sangka macam kita sekarang ni dah kuat, tapi sebenarnya bila datangnya dugaan ataupun musibah macam tu yang membuatkan kita akan jadi lebih kuat untuk tempuh lagi perjalanan kehidupan kita seterusnya. Macam apa benda-benda yang Afiq tak jangka selepas musibah tu, sebenarnya pada waktu tu Afiq banyak dapat tawaran show. Tapi alhamdulillah terpaksa bagi top manager Afiq cakap, bang, saya Afiq mau banjir bang. Macam mana nak keluar kan? Jadi terpaksa tolak. Jadi Afiq pun tak dapat pergi. Dari situ sebenarnya Tuhan gantikan balik dengan benda yang Afiq pun tak expect selepas tu Afiq dapat. Walaupun rumah masih lagi belum reda, masih lagi ada air, kan? Ganjaran tu dah dapat time tu juga. Dah dapat time tu untuk masa akan datang. Dan ada juga yang dah habis dah selesai dah syuting. Ada yang orang call kata sebabkan kau syuting tak apa, kita tak payah bincang payment, kita memang bagi benda ni ikhlas. Alhamdulillah. Terus cakap alhamdulillah rezeki. Rezeki tambahan saya tambah sikitlah sebab seorang anak yang baik. Tidak meninggalkan ibunya begitu saja. Itu so point. Saya macam tak nak keluar daripada Kelang tu. Kalau ada rezeki untuk beli rumah pun saya rasa macam selagi mak saya hidup, saya akan duduk lagi dengan dia. Maka undilah. Undilah nanti. Pangklah saya. Itu yang kita dapat lihat hikmahnya. Bukan sahaja jiran-jiran, malahan saudara mara yang mungkin sebelum ini mungkin agak jauh, tapi disebabkan banjir, kan mereka hubungi kita untuk memberikan sebarang bentuk bantuan pertolongan dan sebagainya. Jadi sebenarnya Afan, bila mana Afiq ceritakan tadi tu, dia konsep redha tu sebab tu dalam Al-Quran pun Allah sebut, dan kami akan menguji kamu dengan sedikitnya harta benda, apa buah-buahan, kehilangan jiwa sebagainya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang bersabar. Allah kata beruntunglah bagi orang bersabar tu. Maksud dia Allah nak bagi yang lebih hebat selepas ujian tu. Tu ada apa? Tangan tu. Silakan. Apa tu? Saya silakan. Saya rasa ramai juga orang tanya. Saya sebenarnya pun keliru. Apa beza istidraj? Apa beza Allahumma salli ala Muhammad kifarah? Orang kata balak. Mungkin apa term yang berbeza ataupun maksud yang sama. Macam mana Ustaz? Betul. Dia nak tanya kat Cak tu. Tak pasal tapi Cak itu kita kena hold dulu. Kena hold dulu. Saya nak selak kitab Pak. Soalan bercabar tu. Soalan bercabar. Tapi itulah pasal betul. Macam kadang mungkin benda sama. Tapi tak apa. Itu kejap lagi kita akan cuba rungkaikan yang terbaik. Sekarang ni kita nak tengok masak-masak dengan Chef Daim dulu ke kita nak iklan dulu ni? Yang mana satu ni? Kita nak tengok dulu. Jom masak. Kan tadi apa? Daging? Daging lapis bakar. Jom kita saksikan. Okey, jom. Masak. Terima kasih kepada sahabat saya di studio sana. Dan sekarang anda bersama saya, Chef Naim, dalam segmen Jom Masak. Okey, segmen kali ini saya akan buat kita punya daging lapis bakar. Yang pertama yang kita perlukan semestinya kita punya tomato, bawang putih, cili padi, bawang Holland kita, lobak merah, daun sup dan juga daun ketumbar, tomato puree, daging kisar. Itu mozzarella, dry herb, sedikit minyak untuk kita tumis dan inilah dia roti yang kita perlukan iaitu daripada Massimo, roti benih multigrain dengan bali. Dan kalau anda boleh lihat sendiri, bali dia premium datang daripada Kanada dan ia juga mempunyai tocotrienols yang kaya dengan antioksidan dan juga beta-glucans
yang dapat membantu menurunkan kolesterol dekat dalam badan. Tapi yang ni yang paling suka ni, iaitu ia dapat meningkatkan imunisasi badan. Jadi kita boleh makanlah banyak kali pun tak apa. Untuk langkah yang pertama, saya akan panaskan kita punya kuali ni. Okey, kemudian kita akan masukkan sedikit minyak. Ni kita nak panaskan sikit. Pertama sekali, kita kena potong kita punya bawang putih ni lah. Okey. Seterusnya, kita akan potong kita punya bawang hola ni. Okey, bagi kepada 2. Kemudian kita hiris je. Baik, dah siap ni. Sekarang kita boleh terus masukkan. Kita akan potong juga kita punya cili padi. Baik, kita masukkan terus. Okey, untuk sayur dia pakai lobak merah. Kita nak cepatkan dia punya proses masak tu. Sebenarnya kita boleh potong dia dalam bentuk dadu yang kecil lah. Okey, sekarang ni bawang kita pun dah layu bersama dengan cili padi. Kita boleh masukkan kita punya lobak merah. Okey, kita dah masukkan kita punya lobak merah. Sekarang ni kita nak bagi dia layu sikit. Masukkan terus kita punya daging. Okey, kita masukkan daging kisar terus ke dalam ni. Kita akan tumis dia bagi dia masak sekali. Dan sekarang ni kita akan biarkan daging ni masak lah. Baik, inilah dia hasil dia lepas kita dah biarkan daging ni kering lah. Lebih kurang dalam masa 5 ke 6 minit. Kita akan campurkan juga kita punya tomato kat dalam ni, iaitu tomato puree kita. Okey, kita masuk sikit. Okey, dah masuk kita punya tomato puree. Sekarang saya akan masukkan kita punya tomato fresh. Potong dia lebih kecil lah. Kemudian kita masuk terus dalam kuali. Okey. Saya akan masukkan juga kita punya dry herb. Okey, ini kita masukkan sikit dry herb. Kemudian kita kacau. Pastikan bila kita masuk tu, kalau ada bau tu, maksudnya jadilah tu. Baik, kita akan biarkan dia sekejap ke atas kuali ni. Saya akan potong kita punya daun sop bersama dengan daun ketumbar ni lah. Yang ni dia punya aroma dan dia punya bau tu akan jadi lebih sedap lah. Kemudian kita masukkan ke dalam kuali. Yang paling penting kita kena masak dia betul-betul kering. Jadi saya akan letakkan kita punya garam je sekarang. Dan sekarang kita akan letakkan sedikit lada hitam ni. Okey, jadi untuk rencah kita ni yang kita dah siap ni, kalau rasa macam nak makan dengan roti macam tu je pun boleh. Cuma yang saya nak buat ni, kita akan bakar dekat dalam kita punya oven tu supaya dia punya rasa tu lagi sedap. Alright, sekarang kita boleh tutupkan api. Tetapi sebelum tu, untuk roti yang saya gunakan ni, roti Bali ni, yang ini dia punya Bali ni diimport daripada Kanada. Bukan biasa-biasa tau ni. Jadi dia punya khasiat dia memang sedap dan kita pun boleh lihat dia punya Bali yang besar tu. Sebelum kita nak susun dekat atas tray pembakar ni, apa yang saya nak buat dahulu, kita akan lenyekkan dia. Okey, kita lenyekkan dia sikit. Ini cara dia. Sebab kalau kita tak lenyekkan dia, nanti dia akan jadi macam meresap sangat dengan kita punya jus daripada daging tu kan. Yang pertama saya nak buat adalah kita akan letakkan kita punya daging ni di bawah. Ini dia tak payah nak tebal-tebal tak apa. Kita letak sikit-sikit je. Okey, bagi dia ada rasa kat bawah ni. Kemudian kita ratakan macam ni. Okey, dan saya akan ambil kita punya roti ni. Kemudian kita susun. Okay. Susun macam ni. Kita padatkan je. Kemudian kita letakkan lagi kita punya daging tu dan pastikan kita padatkan dia sikit lah supaya kita nakkan bila kita potong ataupun kita keluarkan dia daripada tray kita nanti lepas kita dah bakar tu, dia takkan mudah terlerai lah. Okey, jadi yang ada balance ni, yang ada baki ni, sekarang ni kita taburkan je dekat atas. Baik, susun macam ni. Sekarang ni saya akan ambil kita punya mozzarella keju ni. Kita taburkan dekat atas. Pastikan kita dah bakar oven ni siap-siap. Maksudnya kita dah preheat dia. Macam saya sebenarnya untuk oven ni memang saya dah panaskan dia siap-siap. Lebih kurang dalam masa 15 minit. Okey, kita dah letakkan keju. Last sekali saya akan letak sikit kita punya dry herb. Okey, siap. Sekarang ni saya akan bakar dekat dalam oven. Suhu 180 lebih kurang dalam masa 15 ke 20 minit. Ataupun hingga permukaan atas dia ni perang. Jadi penonton, inilah hasil dia lepas kita dah bakar. Saya rasa ni kalau buat bulan puasa ni memang akan disukai ramai lah. Jadi untuk anda semua, saya dah tunjukkan bahan-bahan dan juga cara nak buat dia macam mana. Saya mengharapkan agar anda cuba resipi istimewa untuk segmen ini, iaitu kita punya daging lapis bakar. Sembang sahur hanya di TV3. Alhamdulillah. Siapa? Cak? Okay. Oh. Tak, kita dengar ada perbincangan diorang ni tadi. Jangan lupa jemput kami dah. Jemput apa. Apa-apa pun, terima kasih sebab terus bersama dengan kami dalam Sembang Sahur. Kita ni kiranya dah dekat ujung-hujung dah ni. Ada 5 minit lagi ni. Sekejap dah. Sekejap kan? Okey, sebagai kata orang tu macam konklusi lah kan dalam topik perbincangan kita pada hari ini. Apa yang
Cap mungkin boleh kongsikan sebab kita lihat dekat Facebook, dekat mana-mana sahaja ada di antara pengguna Facebook ni yang mengatakan bahawa permasalahan ni bertipe-tipe. Banjir, masa kekurangan duit, macam bertipe-tipe lah, macam sakit, tak ada kesudahan. Okey, Cas suka untuk kongsikan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam ni dia cukup memberikan satu inspirasi bahawa seorang yang pernah diberikan pelbagai kenikmatan. Kisah Nabi Ayub ni dia hidup selama 80 tahun penuh dengan kenikmatan. Dia kaya, dia ada binatang ternakan banyak, dia ada isteri banyak, anak banyak, disegani oleh masyarakat. Tapi pada satu ketika Allah uji dia. Selepas 80 tahun diberi nikmat, Allah uji dia dengan penyakit di mana isi-isi dan juga kulitnya ni tertanggal daripada tubuh badan hingga tinggal tulang. Sehingga mana Nabi Ayub ni dibuang oleh kampung, isteri-isterinya tinggalkan dia. Cuma seorang isteri yang setia, anak-anak semua tak mengaku dia ayah, saudara mara tak mengaku dia ayah, adik-beradik dengan dia. Datang-datang ternakan semua mati. Allah uji dia. Tapi apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub kata apa? Bila mana isterinya kata, "Wahai Ayub, kau ni adalah utusan Allah. Mintalah pada Allah untuk hapuskan kau punya ujian ni." Kata Nabi Ayub apa? Allah dah berikan aku nikmat selama 80 tahun dengan penuh kenikmatan. Allah baru uji aku selama 8 bulan. Aku malu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diringankan. Nampak, itu adalah sebagai satu orang kata semangat kepada kita sebenarnya, bahawa dalam keadaan kita merasakan bahawa kita ni dah teruk dibebani dengan ujian, rupa-rupanya masih lagi ada orang-orang yang lain yang diuji dengan lebih hebat daripada kita. Jadi kata kuncinya apa? Syukur. Sebab tu Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah uji kita dengan kekurangan harta benda dan sebagainya. Akhirnya Allah kata apa? Wa basyirus sabirin. Maka berbahagia, maka bergembiralah orang-orang yang bersabar. Masya-Allah. Saya rasa itu adalah konklusi yang sangat kuat. Betul. Yang saya rasa betul-betul finishing yang sangat baik untuk kita bincangkan tentang dugaan musibah. Terima kasih juga kita ucapkan kepada tetamu kita Hafiz. Terima kasih juga. Thank you. Semoga terus maju jaya dan jangan lupa jemput. Jangan lupa jemput apa dia? Tak pernah nanti tengok Instagram Hafiz. InsyaAllah nak buat doa selamat. Kena jemput makan tadi tu, yang makanan kita tadi yang Chef nak masak. Okey, kita sampai ke hujungnya. Ingatlah ujian itu merupakan satu fitrah untuk kita kata orang tu kekal sabar, tabah dan juga untuk kita menjadi lebih matang dalam kita menjalani kehidupan kita ni. InsyaAllah kami mendoakan supaya siapa sahaja sedang menonton, penonton tersayang, semoga terus diberikan kekuatan untuk menghadapi apa sahaja dugaan yang bakal mendatang. Sama-sama kita kuat insya-Allah. Okey, Rabu depan kita nak bawakan satu topik iaitu syukur. Yes, tapi bukan dengan saya tak ada Rabu. Bersama dengan saya Fatin dan juga kita bersama dengan Dai Hadari. Jangan lupa hari Rabu dan juga Khamis. Betul. 11 malam. Ya, itu saja untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton Sembang Sahur. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Ramadan.